Okey, baik. Kita sambung pada bahagian yang kedua. Jadi diharapkan pada bahagian yang pertama tadi itu para pelajar dapat tangkap apa maksud relativism dan di mana bahagian yang memberikan ancaman kepada aliran agama. Sebab kadang-kadang kita perlu memahami apa pembawakan sesuatu ideologi dan melihat gambaran dia supaya kita dapat berhukum ataupun dalam kita nak menilai suatu ideologi tadi di mana dia punya cabaran dan juga ancaman kepada kita. Bahkan kesan besar dia tadi itu kepada kehidupan kemanusiaan ini, manusia boleh bertindak sewenang-wenangnya atas nama kebenaran tadi itu bersifat mutlak. Kerana tidak ada satu kayu ukur yang dapat diselaraskan dan dibangunkan. Bayangkan kalau ada pertikaian, maka tidak ada diperlukan perundangan dan kehakiman kerana tidak boleh nak ditentukan mana satu yang betul, mana satu yang salah. Dari sudut keselarasan dan sistematik, masing-masing membawa cara yang tersendiri, sehingga perkara tersebut adalah perkara yang bertentangan di antara satu sama lain. Bukan bermaksud bila kita menafikan relativism itu, kita tidak menerima relativism itu, kita menolak perbezaan. Perbezaan dari sudut teknikal dalam kerangka yang masih lagi adanya toleransi dan dibolehkan yang tidak bercanggah dengan prinsip, maka itu dibenarkan. Maka yang menjadi masalah besar adalah apabila prinsip dasar ataupun faksi itu sudah tidak ada. Maka dia akan mengganggu pada perkara yang lain. Kalau kita hanya membincangkan relativism ini dari sudut istilahnya saja, mungkin boleh diharmonikan pada perkara yang teknikal, perbezaan teknikal. Tetapi kita melihat kepada kemunculan relativism ini apa sebenarnya. Maka di situlah kalaulah tasawur gambarannya sedemikian sehingga tidak ada perkara dasar dan prinsip, maka itu adalah sama sekali kita tidak terima. Kerana sudah pasti dalam kehidupan kita ada perkara yang dasar, ada perkara yang prinsip. Dalam masa yang sama, ada perkara-perkara yang bersifat cabang, teknikal yang boleh ada kepelbagaian. Selagi mana dasar dan prinsip itu tidak berubah sama sekali. Maka inilah poin penting dia. Sebagai itu disebutkan kebenaran tadi itu ditentukan dan dalam masa yang sama kita berhukum mengikut kebenaran. Punca kuasa. Maka siapa yang bercanggah dengan punca kuasa tersebut, maka itu adalah salah. Supaya kita nak mendistingkan dan juga adanya etika dalam kehidupan kita. Maka di sinilah sifat yang kita panggil asas balik kepada satu ideologi barat tadi itu kerana apa? Kerana view of life without God-centric. Sebagaimana dalam pertemuan humanism, hak asasi manusia. Adakah dalam agama tidak membicarakan hak asasi manusia? Tidak. Tapi dasar dia tadi itu adalah perkara yang mana bertentangan dengan hak asasi yang dibawakan dalam Islam. Adakah zaman sekarang contoh media sosial, kebebasan bersuara, maka kita perlu satu kayu ukur. Jangan pula nanti atas nama kebebasan bersuara maka boleh bersuara walaupun perkara yang disuarakan itu bersifat memfitnah, menghina. Kan? Adakah atas nama kebebasan bersuara perkara itu diterima? Maka di situlah ada nilai dan prinsip dia. Apakah yang dimaksudkan dengan kebebasan bersuara? Apakah prinsip pada kebebasan bersuara? Maka mana-mana yang lari daripada nilai dan prinsip tadi itu, maka itu adalah salah. Tapi kalau menerima corak ataupun pola pemikiran relativism ini, maka perkara tadi itu tak boleh dikira salah kerana masing-masing ada tafsiran yang tersendirilah. Maka itulah yang berlaku cabaran kepada dunia kita pada hari ini. Disebabkan itu kalau ingat balik kepada kuliah umum kolaboratif ataupun yang kita namakan super mass lecture yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Farid. Di antara yang disebutkan budaya ilmu dan cabaran semasa adalah kelunturan nilai. Kelunturan nilai. Kerana apa?
tafsiran nilai tadi itu apabila tafsirannya tidak kukuh, maka di situlah akan berlaku goyah. Maka akhir sekali nilai tadi itu dianggap tidak ada makna lagi. Kerana apa? Kerana ini antara cabaran dia. Maka kena jelas perkara tersebut supaya nanti jangan kita faham bila tidak menerima perbezaan. Tidak, ada dia bersifat memberikan ancaman kerana prinsip dan dasar dia tak ada. Maka dia akan menarik, dia akan kita panggil menyebabkan kesan dia kepada perkara-perkara yang lain tadi. Baik. Dan dalam Islam, dalam pemikiran yang dinamakan relativism ini sebenarnya ada juga disentuh. Dan ia termasuk dalam satu aliran yang disebut sebagai Sufastaiyah, di mana ada Al-Imam At-Taftazani di dalam kitab dia Al-Aqaidu Nasfiyah menyatakan Sufastaiyah ini ada 3 bentuk, 3 kelompok. Yang mana satu dinamakan Al-Indiyah atau relativism. Al-Indiyah dalam bahasa Arabnya, dan dia direlatekan dengan aliran yang dinamakan relativism. Di mana kelompok ini meyakini bahawa tiada yang objektif dalam ilmu dan kebenaran. Semuanya bersifat subjektif. Ringkasnya, kelompok ini meyakini bahawa kebenaran itu bergantung kepada orang yang mengatakannya. Sebab itu dinamakan Al-Indiyah. Al-Indi di sisi aku. Saya rasa, maka dia lah betul. Sebab dia yang rasa perkara itu betul. Jadi kalau saya rasa A betul pada dia. B pula, saya rasa B. Itu adalah betul pada B. Maka kita tak boleh kata yang A salah, B betul. Tak boleh kata juga B betul, A salah. Ataupun sebaliknya. Ada. Kalau kita dalam periksa, ada soalan objektif, keempat-empat soalan tadi semua betul. Tak, kerana apa? Kerana yang seorang tadi tu jawab pada rasa dia A jawapan, yang ni jawab pada C. Maka apa nilai pemarkahan dalam kita nak evaluate, dalam nak menguji akan dari sudut kefahaman dan kefahaman dalam ujian yang dilakukan. Yang kedua, kelompok Al-Inadiyah atau skeptism. Kelompok ini merasa jahil dengan kebenaran walaupun kebenaran tadi sudah jelas. Ringkasnya, kelompok ini mengatakan bahawa tidak ada manusia yang tahu di dunia ini. Ini kelompok yang kedua lah. Ini aliran yang lain. Dia kata tak ada kebenaran walaupun jelas ada, nampak ada. Contoh 1 + 1 2. Betul lah. Jelas dah. Tapi ini tak betul lagi ni. Kan? Dia tak ada terima lagi. Dia kata ada satu jawapan yang lain tapi tak tahu jawapan tu apa. Walaupun dah jelas. Yang ketiga, Al-Adriyah ataupun agnotism. Kelompok ini selalu ragu dalam melihat kebenaran kerana tidak tahu hakikat kebenaran itu sendiri. I don't know. Tak. Ringkasnya, kelompok ini mengatakan bahawa kebenaran itu tak dapat dicapai oleh manusia. Ini adalah 3 pemikiran yang mana ada kaitan yang disebutkan dalam perbincangan dunia Islam, iaitu kelompok Sufastaiyah. Dan kelompok Sufastaiyah yang pertama ini adalah direlatekan dengan relativism tadi itu. Mereka yang kata tidak ada sebarang kebenaran secara objektif lah, ataupun secara berpaksi. Dia adalah semua bersifat subjektif, gantung kepada mana-mana individu orang yang mengatakan itu benar maka benar. Kalau yang ni kata benar maka ini benar. Maka itu adalah yang menjadi polemik ataupun dipanggil kecelaruan dalam pemikiran tadi itu. Kecelaruan dalam pemikiran tadi. Sebab itulah Profesor Dr. Muhammad Hazim Shah menyatakan dalam kita nak memahami penolakan terhadap doktrin relativism itu adalah jika kita menerima setiap pandangan ada sudut kebenaran, namun tidak bermakna kita menerima fahaman relativism. Kerana kena jelas apa yang relativism tadi tu. Kerana fahaman relativism lebih menyentuh dasar dan prinsip dengan menghilangkan mutlak tadi tu. Dengan menghilangkan mutlak tadi tu. Ataupun dengan menghilangkan paksinya sehingga mengangkat mutlak semata-mata tanpa ada dasar dan prinsip. Maka ini adalah satu perkara yang perlu jelas bagaimana relativism tadi tu yang ditolak. Contoh macam kita sebut bila kita membicarakan sesuatu disiplin ilmu secara khusus, tauhid dia, fiqh dia, ibadat akhlaknya, bukanlah kita menafikan agama tadi itu berpecah kepada 3, tapi secara pengkhususan dalam perbincangan tetap dia berkait di antara satu sama lain. Begitu juga apabila kita menerima ada soal sudut kebenaran pada yang lain, pada perkara teknikal,
pada perkara yang masih lagi tidak bercanggah dengan dasar dan prinsip, maka perkara tadi itu adalah perkara yang dibenarkan. Tapi kalau perkara tadi itu menghilangkan soal nilai yang mana pada makna dia, pada dasar dan prinsip dia tadi itu, maka itulah yang ditolak kerana itu adalah dasar kepada relativism tadi itu. Kita tidak hanya membicarakan kepada istilah sahaja, tapi kita juga melihat kepada subten dia, isi dia, apa dia punya perkara yang dibincangkan pada awal tadi. Contoh bila kita sebut pemikiran semasa berkenaan dengan hak asasi manusia. Secara istilah tak ada masalah hak asasi manusia, sebab dalam Islam pun kita ada bahagikan hak kita kepada Tuhan, hak kita kepada sesama manusia, hak kita kepada alam. Tapi apa yang dilaungkan oleh Barat berkenaan dengan globalisasi pada hak asasi manusia tadi itu, sehingga akhir sekali mengetengahkan berkenaan dengan hak asasi, maka dibolehkan LGBTQ kerana itu hak asasi masing-masing, maka ini adalah perkara yang mencanggah. Sebabkan itu kita tidak meletakkan suatu pertimbangan di atas dia punya istilah perkataan sahaja, tapi kita memahami. Di sinilah yang disebutkan al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Kita berhukum itu atas gambaran sesuatu yang jelas. Maka itu dijelaskan oleh Profesor Dr. Muazzim Shah bahawasanya bila kita kata ini, contoh dalam kita berbincang, kita berdialog, kita bertukar pandangan, ada sudut betulnya, maka itu bukanlah bermaksud menjadi relativism yang mana pada kemunculan itu, tapi itu adalah perkara yang dibolehkan kerana kita bukanlah sebagaimana modernism, hanya statik, hanya bersifat satu, yang bersifat objektif semata-mata, tapi kita ada perkara yang dasar, ada prinsip dia, ataupun yang disebutkan al-thawabit, ada perkara yang tetap, dan ada perkara al-mutaghayyirat, ada perkara yang berubah-ubah. Dalam Islam itu ada dia punya al-thawabit, perkara yang tetap, perkara yang dasar, al-mutaghayyirat, perkara yang berubah-ubah, yang bersifat kepada perkara cabang, teknikal dan terdedah kepada ijtihadiyah. Dalam sumber agama pun demikian, dalam perbahasan berkenaan dengan pendalilan tadi itu. Maka di situ kita kena faham secara jelas mana yang menjadikan dia adalah dasar dalam bertentangan, dalam mana kerangka yang kita panggil tidaklah dinisbahkan kepada relativism tadi itu. Baik. Okey. Jadi bila kita sebut relativism tadi itu, beberapa perkara lah yang akan mendapat kesan dia tadi itu kalau dasar relativism tadi itu pada aliran pasca modernism ini berlaku. Dan yang sedia ada ini, kalau kita lihat ada, maka itulah akan kesannya. Contoh, kalau dalam bab agama akan berlaku skepticism. Apa itu? Iaitulah keraguan yang lebih terfokus pada perkara gaib. Kita dah tahu dalam pemikiran agama ada perbincangan benda gaib, kan? Metafizik. Ada perkara dalam epistemologi yang berkaitan dengan perkara yang selain daripada akal dan panca indera, iaitulah intuisi, ilham, dan juga ada juga wahyu yang lebih tinggi. Kan? Maka akhir sekali bila berlaku dia akan jadi keraguan. Kerana apa? Kerana bila bab perkara gaib ini dalam agama, apabila ia telah ada sumber yang sahih, maka nak tak nak kita kena terima. Kita tak boleh ragu dah. Betul ke syurga neraka tu ada? Kata betul, benarlah pada. Yang ni kata tak betul, benarlah pada. Maka ini adalah satu masalah. Apatah lagi melibatkan bab ketuhanan. Maka juga akan berlakulah pluralism. Kerana semua agama sama. Ada benar masing-masing. Maka itu melibatkan pada prinsipnya, maka jadi plural tak boleh lah. Dan juga akhir sekali ada atheism dan macam-macam lagi lah. Dari sudut etika, kita boleh lihat masyarakat sebagai pemutus nilai. Sekarang ni pun kita boleh lihat bagaimana zaman media sosial, akhir sekali suatu kebenaran tadi tu dilihat kepada kehangatan netizen dalam menyuarakan atau menular suatu perkara. Adakah itu sebagai kayu ukur dia? Kan? Kalau bertepatan benda tu betul-betul lah. Tapi kalau itu sekarang benda ni dia viral, maka viral ni betul. Adakah itu kayu ukur dia? Dia banyak followers dia, maka dia adalah
membawa kepada, adakah itu kayu ukur dia? Tidak, dalam Islam tidak sebagaimana demikian. Akan jadilah hedonism, akan jadilah narcissism, macam-macam lagi lah. Dari sudut psikologinya pun sama, penafian hakikat insan. Kerana apa? Kerana insan ni kita tak boleh capai kepada kebenaran. Kerana apa? Masing-masing bawa kebenaran sendiri. Kita nak bawa bina hala tuju masyarakat manusia di ke arah mana? Atas masing-masing. Kan? Masyarakat membentuk individu pendidikan politically correct. Macam-macam lagi lah. Politik ekonomi pun kita boleh lihat ke jurang ekonomi dan peminggiran je lah. Di antaranya lagi undang-undang sebagaimana yang disebutkan tadi itu, akhir sekali kita tak tahu, tak boleh nak berhukum mana betul mana salah. Kerana apa? Kerana masing-masing benar di pihak yang benar. Tidak boleh diletakkan satu punca kuasa yang mana menjadi sebagai garis pemisah. Maka ini adalah satu perkara yang kita panggil tidak ada nilai lagi lah. Nilai sudah tidak ada makna. Kan? Nilai sudah tidak ada makna tadi itu. Baik. Disebabkan itulah kerana apabila dasar dia sudah dicabut, maka dia akan memberikan kesan pada yang lain. Dari sudut moral, kemerosotan nilai-nilai moral kerana setiap pandangan tidak ada hak mutlak ataupun salah. Pakaian, nak pakai macam mana pun ikut dia lah. Yang melanggar dari sudut pakaian etika, pemakaian sopan dan pemakaian sopan, dia suka hati dia lah. Kerana masing-masing. Kan? Budaya, bebas memilih mana-mana budaya disifatkan baik dan kualiti, tidak ada nilai lagi dah. Sedangkan kalau kita belajar kenapa budaya ni, kenapa tamadun yang macam ni, ada dia punya nilai, ada dia punya makna dia. Kan? Kalau kita belajar, kalau kita dengar ceramah-ceramah orang yang dalam bab budaya Melayu khususnya sebagai kaum asal dan dominan di negara kita ni, ada dia punya menamakan sesuatu dalam pepatah, dalam apa sahajalah, kata-kata hikmah sebagainya, maka ada dia punya nilai dan makna dia. Akhir sekali tercetusnya perpecahan kaum kerana relativism budaya bahawa tidak ada budaya yang lebih daripada budaya yang lain. Kan? Sedangkan kalau kita tengok pada konsep kenegaraan yang dicadangkan oleh Ibn Khaldun sekalipun, kaum yang dominan. Kalau kita kat Malaysia ni, kita ada sejarah dia, ada populasi dia, ada dia punya hak dominasi dia, maka itu adalah perkara yang perlu dijaga. Sosial juga akan bertambah kerana tak boleh menilai orang tu jahat atau salah. Dia nak buat apa? Nak berjudi, tak salah. Nak berzina, na'udzubillah, tak salah. Kerana apa? Masing-masing ada penilaian dia masing-masing. Maka ini satu perkara yang bahaya. Dan sejarah juga akan jadi sebagai fiction, boleh direka-reka atas ikut cerita je. Dia bukan panggil sejarah berdasarkan fakta, atas ikut sedap nak tambah, maka tidak ada nilai dah lagi. Sains pula, kalau dari sudut aliran sains, metodologi, anything goes, anti-vaksin, tak kisah. Itu yang berlaku, kita boleh lihat kalau sekarang ni berkenaan dengan bagaimana kerajaan kita berhadapan dengan golongan anti-vaksin, contoh. Maka ini satu perkara kerja yang mana, kerana apa? Kerana atas bersifat pada tidak ada dasar lah. Kebenaran hak milik mutlak masing-masing. Maka begitulah juga dengan perkara-perkara yang lain falsafah. Maka sebagai memudahkan dalam nak memberikan kefahaman kepada para pelajar sekalian, maka aliran pasca modernism ini walaupun bertindak reaksi balas kepada aliran modernism, tetapi dasar dia sama adalah ideologi yang dinisbahkan kepada pemikiran barat. Pastinya adalah view of life without God-centric. Yang kedua, relativism ini yang dia punya asas dia adalah kebenaran bergantung kepada manusia itu masing-masing. Maka di sini hilangnya dasar dan prinsip dan tiada paksi, maka hilanglah nilai dan makna, maka hilanglah akan soal sistematik keselarasan, maka akan membawa kepada kerosakan kepada sistem dalam kehidupan. Dan ketiganya, bila melibatkan pemikiran agama, ia juga akan boleh merosakkan. Kerana apa? Kerana asas kepada pemikiran agama adalah bersifat dogmatik, tak boleh nak diubah, tak boleh nak dicabang. Maka dalam Islam kita ada bab iman, bab akidah, bab ketuhanan, bab perkara-perkara gaib yang sudah pasti perkara ini kita diminta untuk dengar taat dan patuh. Maka akhir sekali akan berlaku keraguan, akan berlaku penolakan, maka itulah bahaya kepada aliran pemikiran agama tadi itu. Jadi mudah-mudahan sedikit penerangan yang ringkas ini dapat memberikan penjelasan kepada
para pelajar, sehingga kita bertemu lagi dalam perbincangan yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.